Wan Saiful Wan Jan didakwa diganggu SPRM, timbalan speaker cadang Wan Saiful lapor polis. Sampai bila ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kita bersama lagi. Hari ini kita nak membicarakan soal Wan Saiful Wan Jan. Dia bukan main lagi. Baru-baru ni dia buat tuduhan yang jahat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan beliau diugut, beliau ditawarkan 1.7 juta dan beliau mengeluarkan kenyataan hearsay yang tak ada fakta. Dan tuduhan-tuduhan dia tu, itulah kalau benar apa yang dia cakap tu, kalau benar-benar berlaku, itulah peluang untuk dia nak memburukkan Anwar Ibrahim, untuk dia nak memburukkan kerajaan Anwar Ibrahim dan untuk dia menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. Tapi dia tak ambil peluang tu. Dia hanya bawa ke dalam sidang parlimen, dia keluarkan kenyataan di dalam sidang parlimen. Kata dia diugut, dia ditawarkan 4 kali dia pergi jumpa kan penawar-penawar tu apa semua kan. Tetapi pada akulah, kalau aku duduk di tempat dia, aku akan bawa bukti, gambar, nombor telefon, owner, orang siapa yang bagi tawaran, siapa yang jadi orang tengah tu, aku akan bawa bukti, curi-curilah ambil gambar ataupun disebab dia kata pergi jumpa kat dalam hotel. Aku akan pergi minta CCTV kepada hotel itu nak ambil raut wajah siapa hak yang pemberi rasuah, siapa yang bagi ugutan tu, siapa yang menawarkan tu, dan pergi buat laporan SPRM dan laporan polis. Itu adalah poin untuk Wan Saiful Wan Jan untuk memburukkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bila dia bawa ke dalam sidang parlimen, sebab dia tahu kalau di dalam sidang parlimen, hang buatlah tuduhan yang macam mana pun, hang fitnah lah, hang aibkan, hang menipu orang mana pun, hang tidak akan diambil tindakan. Kecuali speaker Dewan Rakyat saja. Speaker Dewan Rakyat saja yang boleh menentukan hang sama ada hang digantung, hang dihalau sehari, 2 hari, 4 hari, 14 hari ataupun 6 bulan. Jadi asbab tuduhan hak yang dia buat tu, dia pun keluarkan kenyataan. Semalam lah dia keluarkan kenyataan di dalam sidang parlimen. Dia kata dakwa diganggu SPRM, timbalan speaker cadang Wan Saiful Wan Jan. Lapor polis. Itulah. Baru-baru ni dia kata dia diugut, dia ditawar, dia di segala-galanya, tapi dia tak pergi buat laporan. Dan 1 jam selepas dia buat tuduhan tu di dalam sidang parlimen, dia cakap dia dihubungi oleh pegawai SPRM supaya dah hadir ke SPRM dan membuat laporan. Lepas tu bila tanya Azam Baki, wartawan tanya Azam Baki kata tak ada. Lepas tu dia pula hari ni tiba-tiba dia keluarkan kenyataan dia diganggu oleh SPRM. Kalau benar apa yang dia kata, kalau benar apa yang dia cakap, pergilah buat. Pergi buat laporan. Pergi buat laporan, wahai Wan Saiful Wan Jan. Takkanlah ada nak berani sembang di dalam sidang parlimen. Jadi luar parlimen takkan hang tak berani sembang soal hang ditawarkan ni 1.7 juta ni. Kan? Ditawarkan akan gugurkan ke semua kes-kes tuduhan terhadap diri hang tu. Jadi tak apa, jom kita dengar penjelasan dan ulasan daripada Iswadi Moni, dan last kali aku cucuk lebih-lebih sikit bagi Wan Saiful Wan Jan dan para walaun, para lebay, para yang tak boleh fikir ni, yang masih bersama dengan mereka boleh berfikir. Jom sama-sama kita dengar. Okey. Wan Saiful Wan Jan didakwa diganggu SPRM, timbalan speaker cadang Wan Saiful lapor polis. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor menasihatkan ahli parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful agar membuat laporan polis berkaitan diganggu oleh SPRM. Ramli berkata demikian setelah Wan Saiful mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangannya berhubung ucapan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun,
saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama pihak SPRM. Saya baru mendapat notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang disebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Wan Saiful membangkitkan mengenai immunity atau kekebalan ahli parlimen dikenakan sebarang prosedur sivil atau atas apa-apa petition atau usul yang seperti mana terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen. Justru itu, menurutnya, tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh Speaker, termasuk ucapan yang disebut. Bila ada kacau ganggu ini, bagi saya, ia satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli parlimen. Okey. Pada 28 Februari, Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan 1.7 juta jika menyokong Anwar Ibrahim. Namun, tidak sampai 1 jam, dia mendakwa dihubungi berkaitan SPRM. Bagaimanapun, Ketua SPRM berkata, Zak Azam Baki berkata, ia menjadi tanggungjawab individu untuk yang mendakwa ditawarkan rasuah membuat laporan. So, justru SPRM memberi tempoh seminggu untuk Wan Saiful membuat laporan. Susulan perkara itu, ahli parlimen kerajaan menuntut Wan Saiful selama digantung 6 bulan, tetapi membatalkan usul setelah dia membuat permohonan maaf. Wan Saiful mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu korup. Itu perkataan dia, korup. Ditawarkan 1.7 juta kalau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia dakwa perkara ini di dalam dewan. Lepas didesak sangkaan jahat, tuduhan dan sebagainya, maka satu usul nak dibawa oleh Zahid. Sepatutnya usul tu diteruskan, tapi tak apalah, itu cerita lain. Bila nak dibawa usul itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Ulang balik. Okay? Ini permainan dia orang ni. Dan dia tahu dia ada immunity. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di dalam parlimen, seseorang itu tidak boleh disaman sivil atau jenayah kalau sekiranya perkara itu disebut di dalam parlimen. Dia ada immunity. Dia ada dua, parlimen dan juga di dalam mahkamah. Dia ada immunity. So, dia tahu adanya immunity itu, dia gunakan perkara tersebut. Dia gunakan perkara tersebut untuk nak melakukan pertuduhan. Untuk mencipta persepsi. Saya sebut tadi tentang persepsi. Supaya walaupun kata, tengok betul lah bahawa corruption itu berlaku. Persepsi, tuan-tuan. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ada lagi walaupun yang main benda ni. Jadi bila SPRM kata, bagi seminggu, siap buat laporan, dia kata apa? Saya diganggu oleh SPRM, sedangkan saya sudah minta maaf. Dia macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. Tarik balik This is the tactic yang they are using right now. Dia orang tak ada modal, nak pergi bantai kerajaan tak ada modal. Kerajaan has been doing great. So dia buat macam mana? Dia gunakan taktik-taktik ini. Okey geng, pendek je perkongsian yang soal Wan Saiful Wanjan. Memang Iswadi dia ada pendek je dan dia ada sambung dengan kes Daim. Kes Daim ni tak apa, biar. Sebab dia Iswadi pun dia baru cerita ini adalah proses dia pergi buat sebuan apa semua dan disiasat oleh SPRM dan disita lah. Jadi tak apalah, kita nak cerita pasal Wan Saiful Wanjan. Okey, pasal PMX korup, pihak kerajaan tawarkan 1.7 juta, lepas tu pertuduhan akan 4 pertuduhan terhadap Wan Saiful Wanjan soal jana wibawa, duit berjuta-juta masuk dalam akaun akan digugurkan, kan. Lepas tu 4 kali jumpa, lepas tu ada macam-macam lah yang kenyataan yang dia keluarkan di dalam sidang parlimen. Tapi tiba-tiba dia minta maaf. Dan speaker pun satulah. Mudah sangat. Kena ajak sekali. Kena bagi ada juga sekali puak pembangkang ni rasa. Janganlah mudah sangat wahai speaker. Tolonglah speaker. Jangan mudah sangatlah. Kan, ramai rakyat merungut sebabkan speaker terlalu berlembut. Dan Zahid Hamidi pun satu bab. Kita berlembut, biar macam ramai, biar bertempat.
Zahid Almidi dengan Anwar ni ke level sama lah. Contoh macam sekarang ni Anwar dengan Zahid memang di attack kau-kau memang. Memang dapat attack kau-kau, hentam Arif, segalanya depa main. Pi Zahid dia pi tarik dan speaker bak terima. Aduh, cukup rasa tak puas hati lah. Patut jangan tarik. Kena bagi ada juga seorang kena. Bila seorang dah kena sampai 6 bulan, baru yang lain lagi 73 orang baru ada akal. Baru depa boleh berfikir. Barulah depa bukan 73 lah. Apa lebih kurang ada lagi 60. Ya 6 dah sokong Anwar. Dia fikir 6 ya 67, 66 macam tu lah. Baru boleh berfikir. Kan depa takkan main dah persepsi sebab depa tahu tindakan tu memang menanti depa kalau depa melampau macam ni. Kan tak mana beberapa orang lagi. Kan Tarah Taqiyuddin Mak Jagon ahli parlimen Sik ni termeluh walaupun perempuan darah tu pun ustazah tu tudung labuh purdah apa semua duk keluarkan persepsi jahat. Tak habis-habis dengan sekolah Cina dia. Kan? Seorang-seorang duk sambung sekolah Cina. Lepas tu apa nama aku putih nak tambah hak putih-putih tu aku pun selalu lupa lah. Kan? Sebab dia tak ada seorang lagi yang dah dikenakan pengajaran. Kita kena bagi kena sekali. Kan? Tapi kan apa kalau yes di dalam sidang parlimen memang dia minta maaf. Tapi dia minta maaf untuk nak melepaskan diri dia supaya dia kekal di dalam sidang parlimen. Dia minta maaf untuk nak mengekalkan supaya dia tidak diambil tindakan. Faham tak? Dia didakwa, dia macam usul yang dibawa tu dan dia buat permohonan maaf untuk dia nak selamatkan diri dia. Supaya dia boleh ada di dalam sidang parlimen dan dia boleh makan elang lah. Kan? Tapi perbuatan tu, perkara tu benar ataupun tak? Kita nak jawab, benar-benar berlaku ataupun tak? Kalau benar-benar berlaku, kebetulan SPRM panggil dia, kebetulan SPRM memang call, ganggu dia, pergilah buat laporan. Pasipul. Pergi buat laporan lah, SPRM dah jemput hang lah. Jarang sangat lah SPRM dah nak jemput ni. Kan? Tapi yang aku pelik, lepas dia ucap tu 1 jam dia kata SPRM call dia, ketua pengarah SPRM cakap tak ada lah. Ketua pengarah SPRM pun dia dah tanya budak-budak dah, tak ada lah. Tak ada pun seorang pengawal SPRM yang menghubungi Wan Saiful Wanjan. Selepas 1 jam dia berucap di dalam sidang parlimen dengan dia menuduh Perdana Menteri korup. Dan dia ditawarkan supaya dapat 1.7 juta dan macam ditawarkan supaya pertuduhan digugurkan. Sepatutnya inilah poin tu untuk nak burukkan Anwar Ibrahim, untuk nak burukkan kerajaan, pergi buat laporan. Dan apabila dia kata dia dia diganggu, dia dihantui oleh SPRM, timbalan speaker cakap, pergi buat laporan polis. Inilah orang kata persepsi yang gagal. Nak buat fitnah, nak buat tuduhan tapi gagal. Lalas makan diri dia balik. Bagus sangatlah hang kata hang ditawarkan, hang jumpa orang yang menawar hang tu 4 kali di hotel. Hang boleh pi hotel tersebut pasal hang kata ada beberapa tempat tapi semua di hotel. Hang boleh pi setiap hotel-hotel yang hang dah pi berunding, yang hang pi yang macam berbincang, pi minta CCTV, tarikh jam berapa, pukul berapa, dia akan bagi dan serah kepada SPRM. Settle masalah. Hang boleh tengok muka dia, visual dia, kan? Dan nombor telefon yang call hang, yang contact hang untuk nak bertemu macam di mana-mana. Boleh je deal, kan? Tengok, nombor telefon ni, SPRM boleh tahu atas nama siapa dia. Dan lokasi pun sistem polis sekarang, sistem SPRM sekarang boleh tahu di manakah keberadaan kita. Dengan pakai satu sistem, mereka boleh trace kita di mana-mana. Sama akaun media sosial yang kita tak tulis nama pun, hanya nombor belakang pun. Kita komen yang tak baik, kita sentuh isu-isu 3R, polis boleh pergi kutip lah. Hang sentuh Raja-Raja Melayu, hang sentuh siapa-siapa, hang ugut
hang nak hang nak ugut Perdana Menteri pun hang ditangkap, malah hang dipenjara lagi. Sistem sekarang dah canggih. Tapi kenapa Wan Saiful Wanjan tak berani terkedepan? Orang kata tak berani nak melaporkan polis, melapor pada SPRM. Jadi itulah. Makna kata, dia hanya berani bercakap di dalam parlimen, tapi di luar tu dia tak berani. Of course lah, kalau dia bercakap di luar, dia akan diambil tindakan. Dia akan disaman, dia boleh disaman oleh Perdana Menteri, dia akan disaman oleh siapa-siapa saja. Orang yang dia ucap di dalam sidang parlimen tu. Jadi sebab tu dia tak berucap. Makna kata, benda ni memang persepsi sengaja dia ada-adakan, sengaja diwujudkan untuk nak memburuk kerajaan, tapi gagal. Bagus juga benda ni kan, benda ni jadi. Lalas tengok, patah balik pi dekat dia, lalas, oh saya diganggu. Kalau hang diganggu, apa ada hal, buatlah laporan. Tak kan? Jadi terima kasih banyak, kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolonglah speaker tolonglah, jangan berlembut sangatlah dengan Wan Saiful Wanjan ni. Tolong wahai speaker. Kan? Datuk Johari, tolong jangan berlembut dengan ahli-ahli parlimen, tak kiralah kerajaan lah ataupun pembangkang. Tolong jangan berlembut dengan ahli-ahli parlimen yang kuajak, yang biadab, yang mewujudkan persepsi tuduhan jahat terhadap sesiapa saja, terutama terhadap kerajaan hari ini. Jadi terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.